Wabarakatuh. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, alhamdulillah. Jadi saya serahkan kepada Dr. Su untuk teruskan bingkil kita. Silakan Dr. Su. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So Waalaikumsalam. kita bersama sekali lagi hari ini siri ketiga kita punya Baik. TOT. So insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita berkenaan dengan Microsoft Teams. Okey, kita lihat kembali kita punya Teams ni. Okey, okey, ini paparan grid view Saya tak ingat saya dah cerita ke belum, ini paparan grid view. Saya rasa semua pun akan dapat paparan ni lah. So ni ulang kaji sikit lah kan. So sebenarnya di Microsoft Teams ni dia ada dua jenis paparan. Kalau kita nak switch, kita pilih switch view dekat sini. Switch view dan kita boleh pilih sama ada grid view ataupun list view lah. So grid view lah yang paling mudah untuk kita nak lihat berapa team yang kita ada semua kan. Kalau list ni dia macam dia dalam bentuk macam ni lah kalau list view. Dia semua dekat tepi tu je. Tapi Okey. jadi macam kalau paparan kita tu paparan dalam bentuk list view ni, join or create team dengan setting button di dekat bawah belah kiri. Kalau kita switch balik pilih Ke grid. switch view, pilih balik grid, set Dia duduk ada kat atas. dia duduk ada kat atas Ya, belah belah kanan. belah kanan. Okey. Belah kanan. Okey, so kita masuk balik ke kita punya team. Okey, so dekat sini kan saya belum tunjuk macam mana kita nak create channel kan. So Ya. kita tengok dekat more option, so 3 dot dekat sini. Okey, so kita sebenarnya boleh add channel. So by default general adalah channel kita. General. Oh. General tu sebenarnya adalah channel, default channel yang ada dalam kita punya team. Lepas tu kalau kita nak tambah channel, kita boleh tambah kat sini. Kita boleh tambah dan ikut kita nak design kelas kita macam mana lah kan. Jadi kita boleh tambah ikut topik, kita mungkin boleh tambah ikut week. Bergantung pada kita lah, kita mungkin boleh tambah ikut assessment ke kan. Kita bergantung pada kita lah. Yang saya pernah buat, channel ni ikut week. Tetapi kita ada 14 minggu dan week channel yang boleh dipaparkan adalah maksimum 10 je. Channel standard yang boleh dipaparkan maksimum 10. Dia boleh ada lebih tetapi yang dia akan paparkan adalah 10. Jadi kalau kita ada 14 minggu, 14 channel mewakili 14 minggu dengan 14 channel kan. So 10 je yang akan appear kat situ. Maksudnya kita kena unclick lagi 4 channel. So dia tersimpan tapi dia tak papar. Yang tu untuk channel standard. Contoh macam kita buat week. Ini contohlah yang saya pernah buat. Saya cerita apa yang saya pernah buat. Week 1. So idea standard. So kalau kita nak set, kita tekan automatically show this channel in everyone's channel list ni, maksudnya dekat yang lain-lain ahli pun dia akan dapat. Tapi lepas masa mula-mula saya buat tu, saya pun tak perasan. Rupanya yang boleh appear tu 10. Jadi bila masuk minggu ke-11 kan, saya dah kena unclick week 1. Sebab dia akan papar 10 sahaja untuk standard channel. So week. Masa tu saya buat, kononnya saya nak tallykan dengan saya punya OneNote, kelas notebook tu saya pun buat ikut kan kita punya lesson plan kan ikut minggu. Kita check lesson plan minggu 1 apa, minggu 2 apa kan. Jadi saya buat ideanya, saya nak buat sini 14. Lepas tu dekat general ni bila saya masuk dekat kelas notebook, kita belum generate saya pun tak ingat. Belum generate. So ideanya kat situ masa tu, bila saya set up kelas notebook ni kelas notebook ni adalah OneNote yang terdapat dalam Teams.
OneNote yang terdapat dalam Teams. So yang ni yang totally saya pakai bila masuk semester kedua. Semester kedua kita punya online learning ni. Sebab masa semester pertama tu masih lagi macam as long as boleh buat kelas online, lepas tu kan jadi macam tak kisahlah macam tak explore habis masa tu. Jadi masa tu saya masih guna iPad dan saya share screen daripada iPad, saya tulis guna Notability masa tu. Jadi bila semester kedua tu saya macam tak boleh jadi ni, nak kena study ke apa dia kelas notebook ni kan. Jadi semester kedua tu saya try dan bila dah try kelas notebook ni, Notability pada iPad dah tak pakai. Memang sebab dekat iPad pun ada OneNote juga. Dan kawan-kawan yang lain-lain yang memang dia memang raja iPad, raja Apple pun dia sendiri mengakui OneNote ni terbaik untuk kita simpan kita punya nota-nota apa semua. Tapi sekarang bila saya pakai Surface, saya pakai satu je lah. Senang kan, kita terus share dan terus tulis. Okay, so kalau kita pernah guna OneNote sebelum guna Microsoft Teams, kita dah ada kita punya e-book dekat situ, kita boleh pilih pilih existing notebook lah. Kita dah ada OneNote, kita dah ada content yang kita dah buat kan, kita boleh pilih existing notebook. Kalau belum pernah ataupun kita nak design yang baru, kita pilih blank notebook. Okay, pada kelas notebook ni, yang ni dia memang auto created dalam kita punya Teams. So kalau kita buka dekat luar, dia tak appear lah yang spaces yang macam ni. Jadi macam dia bagi tahu kat sini ada 4 spaces. Okay, dia panggil section sebenarnya section. Dia ada collaboration space, content library, teacher only section dengan student notebook. Collaboration space ni maksudnya both party can edit. Tetapi kita masih boleh gunakan collaboration space ni untuk contohnya macam projek-projek kita dengan pelajar. Kita grupkan contoh 5 orang pelajar dan kita hanya bagi access untuk collaborate tu untuk 5 orang dalam group tu je. Kita boleh buat yang tu, boleh buat pada setting. Lepas tu content library ni, content library ni saya gunakan sebagai saya punya digital whiteboard, di mana dekat situlah kita akan on meeting macam ni, saya akan share screen dan dekat situ saya akan add pages. Pages tu macam kita punya file dan daripada situlah saya akan masukkan saya punya nota, saya punya buku teks ataupun pakai slide, pakai screen kosong untuk buat calculation dengan student. Jadi macam lepas habis je sesi, setiap contoh buat perbincangan berkenaan satu example kan. Habis je sesi tu saya boleh distribute page tu kepada pelajar. Saja. Jadi kat sini kalau kita tengok, dia kata teacher can edit, student can only view. Jadi student tak boleh kacau lah kita punya content dalam tu. Dekat collaboration space tadi tu, kalau kita tak set apa-apa kan, maksudnya kalau student tu kan dia boleh on dia punya eraser kan, dia punya pen, jadi takut dia terganggu, terdelete ke kan, terpadam, terconteng kan. Sebab dia sync. So apa yang kita buat dia memang akan always sync. Every time ada changes dia akan sync. So dia macam dia tak ada fungsi, dia tak ada dah butang save tu tak ada. Dia memang auto save. Jadi memang kalau kita nak masukkan content, kita masukkan dalam content library. Okey, lepas tu ada teacher only section. Teacher only section ni hanya kita je lah masuk kalau kita nak buat kertas soalan, nak draft soalan-soalan, tak kisahlah latihan ke assignment ke kan. Test kita boleh buat daripada dalam teacher only section. Dan satu lagi, kalau saya nak bagi contohnya assessment pada pelajar, contohnya macam latihan mingguan, formative assessment, saya akan draft dari dalam teacher only section, kemudian saya akan assign melalui assignment dan kita akan distribute ke dalam folder pelajar. Nanti lepas dah siap soalan tu baru kita distribute. Okey, yang tu teacher only section. Teacher only section ni pelajar memang tak dapat lihat sama sekali lah, hanya kita sahaja. Dan kalau kita ada team partner kan, team teaching, kalau dalam group kita ni, dalam team kita ni katalah ada 2 orang lecturer, so dua-dua boleh access lah yang tu. Okey, yang keempat adalah student notebook. So student notebook ni
Setiap orang ahli ataupun member dalam Teams ni dia ada dia punya dia punya folder, student section. So folder tu ada dia terbahagi kepada subfolder. Subfolder. So bila kita nak assign tu kan kita boleh assign nota kat dia, kita boleh assign latihan kat dia, kita boleh assign homework, quiz. So folder-folder tu dia ada default dia dan kita boleh edit, boleh tambah, boleh delete juga. Okay, so dia ada 4 yang ni. So for first time kita kena generate. Okay, yang ni yang tadi adalah student punya folder. So setiap pelajar ahli dalam Teams dia akan dapati nanti lepas kita dah generate pada OneNote pelajar, dia akan ada folder ni lah. Keempat-empat. Homework, quizzes. Ya, yang ini default lah. Kalau kita nak edit, kita boleh edit. Kalau kita tak mahu nama ni, kita nak pakai nama lain kan, macam ustaz dah buat nama dalam bahasa Arab. Boleh tukar lah. Lepas tu boleh delete, boleh tambah. Boleh add section juga. Kalau rasa macam tak cukup 4 ni kan, boleh tambah lagi. So bila kita buat ni, kita terus kita akan tekan create. So dia akan generate dulu for first time. So dia akan generatekan nanti setiap pelajar ada folder masing-masing. Jadi tadi idea saya tadi yang saya kata saya buat masa semester kedua ODL, saya buat dekat sini, dekat bawah general ni kan saya berencana buat 14. Sama dengan 14 yang dekat OneNote tu. Oh, okey, idea macam tu. Idea asal macam tu. Jadi saya memang buat macam tu lah. Saya buat macam tu. Pada minggu-minggu awal tu saya tak perasan yang 10 yang saya cakap tadi tu kan. 10. Bila masuk minggu ke-11 baru saya perasan. Oh tak boleh, dia ada 10 je kat situ. Yang boleh kita appear kan adalah 10 sahaja. Dan lepas melalui satu semester tu sebab bila saya masih lagi tercari-cari jugalah macam the best practice untuk kita manage kita punya Microsoft Team ni. Benda ni kan kita pun belajar kan. Jadi pada semester ni bila saya buat pada semester kedua ODL, bila saya buat satu channel mewakili each week tu kan. Dia setiap apa yang kita buat dia ada pro and cons. Jadi bila saya buat macam ni, saya kena set meeting setiap kali. Maksudnya kan bila saya buat week 1, meeting dekat week 1, kelas dekat week 1, lepas tu week 2, kelas dekat week 2. Idenya masa tu, okey, apa saja yang ada dalam lesson plan week 1, saya akan buat dalam week 1 tu. Contohnya perbincangan tentang topik tu, kalau ada discussion dalam conversation dalam channel ni, kan ada conversation kat sini kan. Ada conversation. So conversation kat sini adalah semua ada semua yang berkaitan dengan lesson plan week 1. Kalau sudah ada soalan apa semua, kalau kita nak bagi kuis, so idenya macam tu lah. Idea saya pada ketika tu. Jadi memang saya buat. So kalau minggu tu dalam lesson plan ada kuis, so kuis tu saya akan linkkan ke week 1. Kalau ada kalau ujian masa tu week 7, ujian tu saya akan linkkan ke week 7. So idea macam tu. Cumanya dia jadi pro and con dia, saya kena create meeting. Tiap kali meeting. Tiap kali week kita kena. Tiap kali. Jadi itulah macam saya cakap tadi, saya pun duk cari apa yang sebenarnya best practice ni kan. Jadi semester selepas tu saya buat ikut topik pula. Sebab topik tak banyak, tak sampai 10 kan. Jadi bila topik tak sampai 10, saya bolehlah appearkan kan semua channel yang mewakili topik tu akan terpapar dekat situ. Tak ada yang miss, tak ada yang kita hide. Semua ada dekat situ. Dan mungkin juga daripada segi tu ada kelebihan bila macam saya boleh set satu link untuk lecture untuk topik tertentu tu. Kan, tapi saya rasa macam masih ada pro and con juga. Dan sem depan mungkin saya akan cuba yang lain. Sebab saya rasa macam sebenarnya kita boleh buat untuk kelas 14 minggu, kita boleh buat satu link untuk 14 minggu. Satu link untuk meet tu lah bila nak apa, tak payahlah tiap-tiap kali satu week tu kita nak buat dia punya link kan. So saya rasa macam mungkin semester yang depan ni saya nak buat satu channel untuk lecture.
saya punya plan lah, tapi tak buat lagi kan. Saya punya plan. Saya mungkin akan buat satu channel untuk lecture. Macam maksudnya dekat bawah general ni saya create satu channel untuk yang nama dia lecture, yang mana semua lecture dalam tu. Jadi saya boleh buat satu link tu. Dan sebab apa saya nak buat macam tu, saya punya plan, sebab video-video yang kita record ni dia akan dihapuskan dalam 20 hari. Oh. Dalam 20 hari. Jadi Oh. saya punya plan adalah bila saya record, dia akan save masuk ke channel yang kita set tu lah kan. Ya. Dan saya akan terus download, kemudian saya akan upload ke YouTube, kemudian link yang saya dah upload tu saya akan letak balik dekat channel lecture tu supaya pelajar-pelajar nanti lepas dah 20 hari dia nak patah balik tengok video tu, dia boleh klik link YouTube yang Link saya YouTube. channelkan dekat channel lecture tu. Nah, itu saya punya perancangan next semester. Dan mungkin saya akan dan mungkin yang yang channel ikut topik tu saya akan try untuk kekalkan. So that tak adalah macam nanti macam kalau buat ikut week, minggu ke-10 11 dah tak nampak dekat situ. Itu saya punya planning untuk semester depan lah. Sebab benda ni kan baru, saya pun masih lagi duk belajar macam mana nak jadikan yang ni. Sebab benda ni best sebab kalau kita betul-betul proper design dia kan, konten kita masukkan, sebenarnya kita boleh guna lagi semester depan kan. Kita boleh tambah konten daripada based on satu team ni. Satu team ni kita boleh recycle sebenarnya. Kalau kita dah betul-betul masukkan konten apa semua cantik lah kan. Okey, tu macam idea. Jadi kalau macam ada geng boleh jugalah pakat-pakat bincang. Apa yang sebenarnya terbaik untuk kita design kita punya ni kan, kita punya Microsoft Team ni sebab dia macam jadi kita punya evidence. Macam kalau nanti tak tahulah kalau macam pensyarah IPG macam mana kan. Kalau macam pensyarah UiTM macam untuk kenaikan pangkat ke apa semua kan dia nak tengok macam teaching portfolio apa semua kan. Jadi macam bila online ni macam kalau gunakan Microsoft Team ni kita boleh plan betul-betul lah benda tu. Kalau kita fully utilize, yang ni adalah evidence kita. So dan saya juga plan macam contoh kan data-data yang kita dapat daripada sini kita boleh buat paper. Lepas tu dia ada statistik macam mana pelajar dengan kita punya engagement, semua tu nanti dia ada bagi statistik berbentuk graf, berbentuk data, berbentuk table. Semua tu sebenarnya boleh bantu untuk kita buat produce paper on education. So banyaklah sebenarnya kita boleh buat daripada Teams ni. Okey, sekejap dia dah patah balik ke general. So kelas notebook ni, OneNote ni dia ada dalam general channel. Bila kita create channel-channel baru, dia tak appear dah kelas notebook assignment grade ni. Yang ni memang dia ada dekat general sahaja. Bila kita create channel, dia akan ada yang basic ni, conversation iaitu post, file, note dengan kita boleh add lah kat sini. Jadi apa-apa pun kita akan balik pada general channel. Okey, kita pergi dekat kelas notebook ni. Okey, kita pergi dekat sini. Okey, so dekat sini dia ada info je bagi tahu pasal yang apa yang dibagi tahu tadi sebelum kita create tu kan. Sebenarnya macam saya ada tengok rakan pensyarah di UiTM dekat welcome to class notebook ni dia tukar jadi instruction pada pelajar. Sebabkan pelajar kan dapat benda yang sama yang kita dapat ni. Jadi macam welcome to class notebook ni dia macam kan contoh macam kalau kita student kita ambil exam kan ada declaration lah apa semua instruction regulation lah apa semua tu kan. Okey dia tukarkan yang ni jadi itulah macam kita nak inform pelajar tentang kita punya regulation kelas kita macam mana, assessment kita macam mana kan. Jadi dia buat ditukarkan yang tu jadi yang tu dia letak kat sini. Sebab yang ni macam makluman je nanti semua orang dah faham kan. So macam kalau tidak student bila dia klik dia keluar yang ni lah juga. Tapi kalau kita nak kita boleh design bagi contohnya semua orang yang pakai Microsoft Team jadi macam sama je dia punya instruction tu. Kita boleh buang yang ni dan kita boleh masukkan yang tu.
Okey. So dekat sini sebab ni kan macam welcoming text je kan. So kita boleh Mhm. tukarlah sebenarnya semua ni kita boleh tukar. Okey. Boleh So edit lah balik. boleh edit. Lepas tu dekat sini ada yang tadi itulah, ada Ada. collaboration space, content library, lepas tu teacher only section semua kan. Jadi kalau saya nak buat lecture, saya akan lecture ni. Okey, kalau saya nak, ni saya dah explain hari tu kan, kalau saya nak tambah saya add section. Okey, katalah saya buat week 1, saya ikut yang nak samakan dengan yang luar tu kan. Okey, saya buat week 1. Week 1. Yang ni. Okey, week 1 katalah topik pertama saya kat sini saya nak masuk discuss pasal BIM contoh. Kalau ustaz tajuk ustaz lah kan. Okey, jadi tarikh kelas hari tu saya katalah tarikh kelas saya hari tu 12/8. Okey. Dan yang ini katalah macam saya nak bagi student pun masuk tengok kan. Saya boleh klik dan copy link to this page. Oh, Nampak copy tak? link tu bawa ke mana? Space. Okay, copy link to this page. Bila saya letak, okey katalah saya buat announcement. Dekat week 1 ni, dekat week 1 ni saya buat satu announcement pada pelajar. Okey, saya set announcement. Kemudian katalah kat sini saya nak tukar dia punya illustration. Okey, saya pilih classes kat sini, katalah saya pilih yang ini. Tekan done. Lepas tu saya tulis lecture. Okay, lecture 12 hari bulan 8. Kan? So link ni saya letakkan dekat sini. Link OneNote tadi tu, so that student boleh terus klik link tu untuk tengok. Oh, dia kira shortcut dia di sinilah. Mana Betul dia lah. kena. Jadi tak perlu buka. Dia shortcut. So lecture week 1. Kalau nak bagi link kelas, boleh bagi terus link kelas kat sini jugalah kan. Tapi saya nak tunjuk dia boleh bagi shortcut tu. Dan shortcut ni kita juga boleh, katalah kita ada nota PowerPoint. Yang kita boleh masukkan link tu letak pada PowerPoint pun boleh juga. So kita lepas tu macam saya cakap hari tu, kalau kita buat kelas, kalau kita buat teams mewakili group, maksudnya kalau subjek kita 1 tapi kelas kita ada 4 kumpulan dan kita buat teams kita 4 kumpulan, kita boleh buat announcement ni across channel. Kita boleh post announcement across channel, pakai post in multiple channel. Kita boleh buat. Tetapi yang tak boleh adalah dia tak boleh, kalau dokumen dia tak boleh across channel. Kalau announcement macam ni dia boleh across multiple channel tu. Okay, so kita tekan kat sini. Maksudnya student nanti bila dia nak study balik kan, dia nak pergi balik, dia nak jump terus ke apa tadi tu? Perbincangan topik hari ni kan, hari 12/8 ni, dia klik sini dia akan terus buka lah. Dia akan terus, nampak tak? Dia terus open. Jadi macam kita bagi shortcut lah, tak payah nak masuk OneNote, cari pula mana dia folder tu, mana dia page tu, dia terus open untuk kita siap-siap direct. Jadi yang tu yang selalu saya buat lah. Selalu saya buat sebelum kelas. Jadi saya dah bagi dah link tu siap-siap dekat pelajar. Jadi pelajar hanya klik saja link tu. Tu yang apa yang saya pernah buat. Ni sebab link, sebab tu baru create kan, dia tengah proses lah sekejap. Kalau tak kita kena buka satu-satu kat sini. Kita kena ni dah buka, nampak tak? Maksudnya dekat sini tadi bila kita klik dia tu copy ke sana lah. Jadi saya pun dalam masa kelas tu saya pun kalau kata minggu tu saya nak kalau introduction kepada topik tu,
So saya mungkin akan masukkan PowerPoint siap-siap, PowerPoint yang dah ready. Tapi kalau setakat macam ada nak buat discussion ke apa semua kan, saya akan sebab saya punya subjek calculation, jadi lebih kepada macam nak tunjuk step-step jalan kerja kan. Jadi macam ada ketikanya saya macam draw siap-siap diagram, ada ketikanya saya ambil diagram daripada ada source daripada buku-buku online ke apa semua kan. Ataupun saya copy je daripada mana-mana ataupun saya draw je, saya letak dekat sini. So dengan terus ambil draw ni dan teruslah boleh mengajar pelajar. Dr. Su cakap Ya. dalam notebook ni, OneNote ni, dia hanya boleh dalam bentuk picture dengan PDF ya kan? Kan macam mana? Picture dengan PDF. PDF saja. Maksudnya PowerPoint dia tak boleh masuk dalam bentuk PowerPoint lah. Kita kena convert dulu ke PDF lah. PowerPoint betul. PowerPoint dia kena tukar PDF. Oh, okey. Jadi macam saya selalunya saya dah macam prepare lah, macam kadang-kadang nak bincang tu mungkin saya ambil soalan daripada soalan past years. Jadi saya dah macam crop siap-siap, crop siap-siap semua kan. Lepas tu letak kat sini, lepas tu saya macam elaborate lah daripada situ. Jaranglah macam skrin kosong ni, kadang-kadang je lah kan. At least ada diagram yang saya dah letak siap-siap, lepas tu terus elaborate daripada situ. So kalau macam ada kalau macam dah ready dengan PowerPoint nak masuk kat sini tak boleh lah, dia baca PDF. Jadi kita tukar siap-siap PDF, jadikan PDF. So bila masukkan PowerPoint tu nanti kita maksudnya tak mengajar daripada PowerPoint dah lah, terus direct daripada sini. Bila kita masuk sini pun yang dalam bentuk PDF pun kita boleh buat drawing macam ni. Maksudnya kita nak boleh tanah. boleh. Kita terus kat sini je lah, macam contoh yang kalau yang existing punya macam yang ni saya kat mana, sekejap dia tak buka lagi ni. Tapi kita punya dokumen tu, okey, OneNote kita ni kalau kita ada banyak account, contoh macam secara IPG kan ada e-pembelajaran, lepas tu ada MOE kan, make sure add semua account tu masuk. Sebab contoh kalau katalah student dia pakai ID apa? Kalau dia pakai ID e-pembelajaran, kita pakai ID e-pembelajaran, bila kita nak macam nak access student punya dokumen, kita kena switch kepada ID yang sama dengan student. Baru boleh macam kita boleh access dokumen-dokumen pelajar secara direct daripada OneNote ni. Dr. Su boleh tunjukkan tak macam mana nak add kita punya akaun-akaun yang lain tu? Akaun yang lain tu, sekejap. Macam ni je, add account. Oh, itu klik di mana? Di account tu? Kat atas tadi kan, dekat nama kita ni. Dekat nama kita ni. Kita klik, kita add semua account yang kita ada. Macam ni kita dah add. Okey. Macam saya ada yang ni kan, yang UiTM. Lepas tu yang ni yang digital classroom ni account Surface kan. Lepas tu yang ni e-pembelajaran. So saya add semua. Boleh add lagi. Dia macam ada certain, macam dekat Edge dia boleh add profile. Macam dekat Microsoft Teams dia tak boleh add, dia kena sign out masuk balik pakai ID tu kan. Macam dekat office.com dia boleh switch. Macam yang ni dia boleh add semua sekali. Kan? Maksudnya semua akaun tu berada dalam ni lah. Maknanya kita tak payah switch lah, ataupun kita tak payah sign out dulu atau sign in balik. Tak payah. Tak payah, kita terus je. Macam ni sebenarnya macam OneNote ni saya pun baru belajar pakai balik bila pakai Microsoft Teams. Macam dulu mesti tak dapat rentak juga nak pakai OneNote ni macam mana kan. Tapi bila dah faham Microsoft Teams, lepas tu dah faham Class Notebook, barulah macam cuba pakai balik lah Microsoft Class Notebook. OneNote ni betul-betul pakai lah maksudnya kan. Saya betul-betul pakai masa semester kedua tu. Semester kedua ODL. Macam yang ini semester ni saya punya OneNote lah. Ni saya punya OneNote. Yang ni saya punya pelajar, nampak tak? Saya punya pelajar. Ada lebih kurang 100 lebih pelajar.
Jadi macam yang ni saya punya content library. Content library. Yang ni perbincangan-perbincangan saya dalam setiap sesi lecture tu lah. Oh. Yang ni. Oh, ni guna dalam OneNote ni lah, no? Drawing apa semua ni lah. Guna direct dekat sini. Hmm. Guna direct dekat sini. Lepas tu kalau macam kita ada appendix nak refer, kita boleh klik. Macam senang lah kan kalau kita masukkan tu, Encik ni appendix. So apa yang perlu macam kalau ada soalan pasir nak bincang buat folder untuk soalan-soalan pasir, kan kita boleh masuk. Saya ada satu yang saya masukkan slide. Sekejap saya check. Slide. Yang ni macam soalan pasir yang saya copy masuk kat sini, lepas tu saya elaborate lah. Yang ni jadi macam mudahlah. Dia OneNote ni dia macam kita punya e-book yang mana konten dia kita yang masukkan. Kita boleh masukkan, kita boleh design macam mana kita nak. Sebab tu saya kata lepas saya kenal ramai cikgu-cikgu, bila saya join team surface kan, saya tengok cikgu-cikgu sekolah memang ramai yang dah pakai OneNote ni dan dia betul-betul design OneNote ni cantik. Okey, ini slide yang saya masukkan. Slide ni dalam bentuk PDF lah ni? PDF. Oh. PDF. Jadi masa kelas tu saya buat macam ni lah, tulis direct atas skrin kan. Direct atas skrin. Ini contoh PDF lah. So lebih proper lah sebab semua ada dalam OneNote. Ramai juga yang dia masih pakai PowerPoint sebab PowerPoint pun boleh tulis tetapi dia tak berkumpul jadi satu seperti mana kita kumpulkan dia semua dalam OneNote ni. OneNote ni kita kumpulkan semua. Kita boleh buat kita bukan setakat nak buat e-book untuk kita punya subjek. Untuk pengurusan fail kita yang lain pun kita boleh masukkan dekat sini. Kan tu yang saya plan macam saya masih lagi macam yang ini pun sama juga. Masih lagi belajar macam mana nak improve management of OneNote ni. Nak cari yang mana yang sebenarnya yang paling cantik lah pengurusan dia kan. Dr. Su ada satu soalan. Okay. Kan Dr. Su ada 100 orang lebih pelajar kan. Jadi macam kuliah tadi 100 orang lebih akan dengar. Macam mana Dr. Su urus dia punya macam nak tengok mungkin dia orang ni daripada kumpulan yang lain-lain kan? Tak juga sebenarnya. Macam saya cakap sebelum ni, saya ada 100 lebih pelajar sebab ada 4 kumpulan. Jadi 4 kumpulan tu macam Dr. urus dia punya tu. Jadi lecture, lecture ni ada 4 kumpulan yang berbeza lah. Cumanya bila saya hanya buat satu tim, mewakili semua pelajar saya tu kan. Jadi macam sebab tu kat sini kau tengok kan. Yang ni semester yang saya kata tadi tu. Yang saya kata saya buat ikut week. Nampak tak? Ikut week. Okey. Saya ikut maknanya week. 4 group tu akan masuk dalam week 1 tu semualah. Ada dekat sini. Kau tengok kat sini kan? Okey. Okey, saya week 1 group J. So setiap satu-satu ni semua macam perbincangan. Ada yang saya repeat example, ada yang saya create new example sebab semua orang jadi macam advantage bila semua duduk dalam satu team sebab semua orang boleh access yang ni. Kan dia boleh tengok juga example yang kita bincangkan dengan grup lain kan. Kadang-kadang macam bila dia letak dalam satu ni, saya sengajalah untuk grup yang satu lagi saya bincang soalan lain pula. Jadi pelajar-pelajar daripada grup yang lain boleh tengok example yang lain. So dapat banyak lah. Kalau saya buat asing-asing, semua saya kena macam repeat kan. Macam ni saya tak perlu repeat. Jadi saya dapat variskan soalan-soalan tu. Jadi banyaklah kat sini. Jadi so semua saya set week berapa, kumpulan apa. So dan sebab dia ada dalam content library ni, semua student boleh masuk dan access lah. Cuma fokus pada hari tu kumpulan katalah group 5J tu. Tapi group lain masih boleh akses lah. Boleh. Okey. Lepas tu macam mana Dr. Su urus dia punya pelajar-pelajar tu kan kadang-kadang kita nak keluarkan report dia orang punya mungkin dia orang punya respon apa-apa daripada
Okey, sebab saya bila saya buat satu tim mewakili semua sekali, saya bila kita eksport markah nanti kan dia linkkan dengan assessment, dengan assignment, lepas tu dengan grades pelajar, kita isi markah apa semua kan. So end of semester bila saya dah eksport markah tu, dia akan semua sekali, semua 100 lebih ni dia dalam satu file. Jadi apa yang kami buat, sebab yang ni ada tim subjek yang sama kan. Macam contoh subjek ni ada few pensyarah yang ajar. Bila marking ada syndicated marking. Jadi macam kami dah berpakat lah 3-4 orang kami masa ni. Ada seorang daripada kalangan kami ni yang buat satu program gunakan Excel makro di mana Excel tu boleh sort pelajar-pelajar saya ni ikut group registration. Jadi walaupun semua sekali berkumpul, dia mix all together 120 tak ikut dia ikut abjad je. Dia tak ikut group kan. Jadi bila dah dapat Excel file tu, saya masukkan dalam template yang dah ada formula tu kan, letak je kat situ, dia terus sort terus ikut group. Jadi sebab tu saya boleh guna teknik ni. Boleh guna method ni, saya boleh guna. Kalau Maknanya kalau macam kita tak ada yang khusus macam tu, kita ambil semua, kita sort secara manual guna Excel boleh jugalah. Boleh, kita kena buat just a simple programming untuk sort tu. Kita Okey. pakai VLOOKUP tu kan. Dekat Excel kita boleh set VLOOKUP sort ikut registration. Maksudnya kita kena dah ada senarai, buat satu main template yang ada senarai pelajar dan nombor pelajar ikut registration group. Lepas tu dia VLOOKUP tu kan dia akan search dan dia akan sort automatically. Jadi sebab tu saya dah berapa semester ni saya memang stick dengan satu team untuk satu subjek. Supaya macam perbincangan tu dia menyeluruh lah kan. Kalau contoh saya nak buat extra class ke, saya nak buat kan replacement class ke, saya tak perlu dah buat asing-asing, saya gabung je semua sekali. Okey, idea yang baik tu. Terima kasih Dr. Su. Okay. Dr. Su, Ya. nak tanya, apa ni, bahan yang kita masukkan kat sini ni, dia tahan lama? Ada. Ataupun dia terdelete ke? Tak, dia kekal kat sini. Melainkan kita yang delete dia. Oh, kalau kita macam dah masuk sem baru, kita nak buat kelas baru, so yang ni kita archivekan je ke macam mana? So far ada rakan saya yang dia pakai yang tu, saya tak pernah buat sebab saya memang every semester saya akan create new one. Saya akan create konten baru apa semua kan. Tapi sebenarnya kita boleh je pakai satu OneNote ni untuk setiap kali. Setiap kali semester kita pakai konten yang sedia ada, boleh. Kita boleh buat yang tu. Kita recycle balik lah maknanya. Kita recycle balik. Maksudnya bila kita nak pilih tu, kita pilih existing OneNote tu. Cuma nanti pelajar je berubah. Kita boleh buat yang tu. Cuma saya belum buat yang tu. Saya memang every time saya akan add konten baru. Tapi kalau saya cadangkan buat konten baru sebabnya kalau kita nak tengok ISO kan, audit, Betul. nanti evidence yang kita dah buat tu nanti takut itu bimbang lah sebab kita bila kita ada audit tu yang bahaya. Jadi saya memang saya memang kekalkan. So far macam kiranya dah semester ketiga kan, memang ada tiga lah macam yang ni. Macam yang ni untuk semester mana kan, untuk semester ni. Lepas tu semester ni 20204. Yang ni semester 20212. Nanti untuk yang sem depan semester 20214 saya akan create yang baru. Sebab itulah macam untuk audit apa semua kan kita boleh refer yang ni je. Apa Dr. Su? Maknanya ada tak fungsi kita duplicate? Okay, kita nak gunakan yang tu untuk sem yang baru. So kita tak mau guna hak yang sedia ada kan. Jadi kita create yang baru tapi kita duplicatekan benda tu dan kita tukarlah untuk sem yang baru, student yang baru pada tu. Tapi konten yang mungkin yang sama. Boleh ke? Boleh tapi saya tak explore habis lagi yang tu. Tapi dia memang tu saya kata tadi ada kawan saya di fakulti yang guna teknik tu. Nanti saya ristik pada dia. Sebab GC boleh buat kan Ustaz? GC boleh buat. Tu yang tanya tu. Dia sebenarnya boleh, cuma saya je tak buat macam tu. Kan? Dan saya selalu bila saya share apa saya buat, saya tak boleh cerita lah apa yang saya tak buat kan. Yalah. Kadang-kadang kita punya nota kita dah letak tarikh.
Betul? Lepas tu kita dah PDF kan. Jadi kita nanti nak kena edit juga tadi tu. Nampaklah student nampaklah kita tak bersedia pula. Maknanya kena hati-hatilah kan nota-nota yang kita Betul. nak. Macam saya, sebab subjek saya calculation. Jadi saya suka, saya create new every time saya buat kan. Macam contoh ni kan. Saya takkan gunakan nota ni saya boleh bagi pada student untuk dia buat revision. Tetapi bila kelas saya takkan buka yang dah sedia ada macam ni, dah penuh macam ni, saya explain tak. Saya akan tunjuk, okay, buat ni. Kan? Sebab dia calculation. Tapi betul sebab tu lah juga bila kita design ni, kita kena ikut nature of subject. Kan? Ikut nature kita macam nature subjek ustaz. Mungkin tak boleh buat macam saya. Mesti pakai dia akan repeat je the same content. Yes. Kan? Macam cikgu lah, macam cikgu kat sekolah kan. Dia memang dah ada buku teks. Kalau dia letak sampai bila selagi buku teks tu tak tambah baik, tak disemak, maknanya guna selama-lamanya lah. Betul. Macam saya, sebab bila nak bagi pelajar faham calculation yang berkajang-kajang ni kan, memang dia kena tengok lepas ni buat apa, step by step tu dia nak kena tunjuk. Jadi memang saya kalau saya nak explain macam yang contoh yang dah ada solution ni, mungkin satu saja. Itu pun yang very simple. Lepas tu bila dah deliver kiranya content tu dan dia dah faham konsep, start je kelas lepas tu memang semua saya akan start dengan yang baru. So buat sama-sama dengan pelajar. Pelajar yang tekan kalkulator, saya tulis jawapan sama-sama dengan pelajar. Okey, so yang ni yang saya hari tu yang tadi yang saya cakap dengan semua kan, saya buat ikut week. Jadi macam saya tahulah, okey, week ni ikut kepada lesson plan saya tu. Tu idea saya mula tu yang saya buat macam ni. So adalah sampai minggu ke-13, minggu ke-14 kita dah macam sebenarnya minggu ke-14 ni kan kita macam dah close dah kan kita punya ni discussion semua. So tak adalah kat yang 14 ni. Okey, so kita patah balik pergi dekat sini. Jadi macam okey kat sini okey, yang ni tadi yang kita jump terus pergi ke OneNote tu, dan bila pakai OneNote ni, walaupun dia memang ada dalam ni, dia ada dalam general class notebook, tapi bila kita nak mengajar, macam bila saya mengajar, saya akan open in OneNote apps supaya saya dapat hide frame-frame yang lain-lain ni kan. Saya nak pelajar fokus kepada konten. Jadi saya akan sentiasa open in OneNote apps ni, lepas tu full screen kan macam ni. So dia fokus pada konten kita tu directly. Okey, lepas tu kejap patah balik pergi sini. Okey, nanti bila saya untuk mungkin sesi selepas ni saya akan sediakan satu, atau ustaz ke nanti sediakan ustaz punya buku e-book ada kan? E-book yang saya akan tunjuk macam mana kita nak pecahkan e-book tu ikut chapter. Kemudian kita akan nanti untuk next exercise. Untuk next exercise, saya nak minta ustaz ready satu e-book. Lepas tu nanti saya akan tunjuk macam mana kita nak pecahkan e-book tu jadi ikut chapter menggunakan Microsoft Edge. Dan daripada situ kita akan add dekat sini kita akan add page ni, kita akan buat ikut topik. So that nanti bila nak access balik konten dalam buku tu, kita tak payah. So kalau satu buku dia macam berat sangat. Dan kita susahlah kita susah macam kalau hari ni contoh topik 3. Kita terus klik topik tu, dia dah terus open topik tu siap-siap untuk kita. So kita nak seketul buku duduk dalam tu kan nak cari. Bagus. Menarik. Ustaz sediakan ustaz ya. Tadi saya ingat saya nak buat, tapi kalau saya buat saya ambil buku sekolah anak saya macam tak praktikal pula. Tu yang saya ingat tak apa, nanti ustaz yang sediakan e-book tu, nanti kita tunjuk. Nanti kita sama-sama tengoklah nanti macam mana. Okey, yang tu yang kelas notebook lah. Jadi macam kelas notebook, cerita pasal kelas notebook ni tak habis kat sini, sebab bila masuk assignment pun dia link balik. Nanti saya akan tunjuk bila link macam mana, bila marking macam mana. So dia memang akan always link dengan kelas notebook ni. Panjanglah cerita pasal kelas notebook ni. So tak habis kat sini. Sekat contoh kan yang ni, beam saya punya beam ni kan.
katalah macam lepas habis perbincangan saya dengan pelajar hari tu, selalu kalau saya tulis pakai Surface ni, saya akan macam ni menegak, sebab tu saya nampak pelik saya draw ni kan. Selalunya saya akan cabut keyboard dia, keyboard type cover dia, saya akan baringkan Surface dan kita tulis macam kita tulis kat buku lah. Jadi comfortable lah kan. Macam sekarang ni macam bila dia tegak ni kita nak tulis susah. Jadi Cuba sebab tu Dr. Su tunjuk sikit Surface tu. Surface Tunjuk Surface. macam nak tunjuk kan dia. Angkat kat kamera tu. Oh dia dah pasang Sebab sambung. saya guna Surface. Sebab sekarang saya guna Surface, tak boleh nak tunjuk. Ada satu lagi Surface kat atas tapi ada kat atas pun tak ready. Nanti untuk next slide saya tunjuk. Jadi bila saya guna Surface untuk kelas, tu saya pernah try semua yang tool yang mana yang possible. Jadi macam saya pernah try gunakan drawing pad. Sebab sebelum ni ada Surface tapi tak nampak manfaat dia. Lepas tu kecil. Maklumlah dengan umur ni kita nak tengok kecil tu. Jadi sekarang baru nampak lah dia punya kegunaan tu. Ingat nak cari balik lah benda tu. Dia nak tengok macam mana doktor setting tu kan. Jadi macam bila saya pakai Surface, saya pernah pakai yang drawing pad. Tak boleh bertahan 1 minggu je. Lepas tu saya simpan. Akhirnya saya jual. Okay, lepas tu saya pakai iPad. Bila saya pakai iPad, saya kena ada 2 lah. Satu laptop, satu iPad. Saya tulis daripada iPad. So comfortable lah tulis dekat iPad ni macam kita tulis atas kertas juga kan. Dekat buku kan. Sebab dia dalam keadaan kita baringkan dia letak macam kita tulis macam buku kita kan. Lepas tu dah iPad rosak saya pakai Surface. Bila saya pakai Surface, saya pakai satu je, saya tak perlukan laptop lain. Saya pakai Surface. Bila Surface ni saya nak tulis, bila saya nak deliver macam konten biasa je kan, saya akan tegakkan macam laptop lah. Tetapi bila saya nak guna Surface untuk tulis, saya akan cabut dia punya tab cover. Surface ni kickstand dia tu macam kita kepak sampai habis. Kan, kepak sampai habis, lepas tu kita letak macam buku, so kita tulis. Masa kita baringkan Surface tu, kamera kita off lah. Kamera kita off, so kita tulis macam biasa. So yang tadi nampak yang nampak yang saya tunjuk contoh yang saya buat dengan pelajar saya tu kan. Yang tu semua yang saya tulis guna Surface. So macam comfortable lah kan. Comfortable. Dan kita sebenarnya tak perlu pun macam all the time on camera. On camera ni mungkin masa macam beginning, lepas tu kan masa end kan. Jadi masa-masa lain tu kalau student pun dia tak on pun kamera. Jadi kita ada certain part yang mana kita nak explain dekat student dan kita nak dia nampak macam mana muka kita explain tu kan. Masa tu baru kita tegakkan Surface. Jadi masa lain tu kita just baringkan Surface, kita off camera dan kita fokus on content lah. Fokus on content. Jadi yang bestnya tentang OneNote ni, bila habis kelas, contohnya kan bila habis kelas, student minta salinan example tu. Salinan example tu dia minta. So bila pakai OneNote ni, yang ni yang kelebihan. Sebab dulu saya pakai iPad, saya pakai Notability. Notability tu dia kekal dalam Notability tu. Kita kena bagi cara macam lain. Kita macam save PDF, bagilah dekat WhatsApp ke kan, dekat Telegram ke yang tu. Tapi bila pakai OneNote ni dia lebih tersusun. Jadi apa yang saya buat lepas habis kelas, bila ada pelajar yang dia kata dia nak salinan tu supaya dia boleh study balik, dia boleh study dekat content library tapi dia boleh tengok je. Kalau saya distribute file ni kepada pelajar, dia jadi dia punya file, dia boleh highlight, dia boleh conteng, dia boleh buat. Dan dia boleh tanda apa semua kan. Jadi pelajar minta saya akan distribute kepada pelajar, saya pilih distribute page. Kalau ada 2-3 orang je yang minta, saya boleh pilih individual distribution. Kalau kita nak bagi pada semua pelajar, kita distribute page yang atas ni. So bila kita pilih distribute page, semua satu page ni, BIM 1288 ni, kita akan distribute masuk ke dalam folder pelajar. Okey, folder pelajar. So kita pilihlah kita nak masukkan kat mana. Kalau macam class note yang kita nak bagi tu kita adalah class note, kita boleh pilihlah folder class note, kita distribute dan dia akan terus distribute ke dalam folder pelajar Class kita. note. Maksudnya setiap pelajar dia akan ada folder class note tu kan. So semua pelajar akan dapat yang tu lah. Akan dapat. Okay. So bila kita hantar tu depa ada notification tak? Maksudnya bila kita hantar okey ada dihantar apa nama satu ni baru tak? Yang ni tak. Maksudnya yang ni kita minta memang kita bagi by request. Maksudnya bila kelas dalam kelas tu end of class
pelajar akan request kata saya nak nota ni. Kan, jadi kita bagilah, kalau the whole class nak kita bagi distribute all. Tapi kalau mungkin ada setengah pelajar dia dah salin, ada setengah pelajar dia masih lagi suka cara salin kan. So dia dah salin, dia mungkin tak berminat, dia prefer nota yang dia tulis sendiri kan. Dekat buku dia, yang tu kita tak hantarlah kat dia. Jadi kita boleh pilih distribute, individual distribution, kita distribute kepada pelajar yang minta sahaja. Sebab kat sini tadi dekat ni kat atas ni tadi ada distribute page ni, ada individual distribution. Dan kita boleh delete juga kalau kita nak tarik balik. Ataupun kita terdistribute 2 kali, kita pun boleh tarik balik. Kan, kita boleh tarik balik. Contohnya kan, okey, kalau kat sini kita tengok dah masuklah beam tu dekat handout ni. Dekat class note tadi. Nampak tak dah masuk? Dan pelajar bila dia pakai Microsoft Teams dan dia hanya pakai handphone, dia kena install Microsoft Teams dan juga Microsoft Teams dan juga OneNote dalam handphone. Jadi nota-nota kita yang dalam OneNote ni dia boleh buka je daripada handphone dia. Kalau pelajar-pelajar yang pakai laptop tak apa. Pakai laptop memang ada, kalau Office 365 dalam laptop memang dah ada sekali OneNote kan. Tapi selalunya student ni 95% saya ingat student saya pun pakai handphone. Jadi macam dia bila dia study kadang-kadang dia refer balik kita kan, dia screenshot apa semua tu memang daripada handphone. Dan everywhere dia boleh pakai handphone tu. Dia boleh tengok balik nota-nota kita tu dekat handphone. So senanglah, kita tak payah. Kalau macam kalau dulu saya pakai Notability tu, kalau saya nak send kat student saya kena save as PDF. Lepas tu bagi dekat Telegram ke bagi dekat WhatsApp. Lepas tu tak mana-mana tak jumpa dah, terdelete lah apa semua kan. So tak proper kan. Jadi macam ni memang dia punya management of file tu memang lebih proper sebab dia gabung semua sekali. Itu yang bila peringkat awal masa saya cerita pasal Microsoft Teams ni, dia adalah satu platform yang menggabungkan semua fungsi. Dia all in one. Okey, dan kita boleh tarik baliklah kalau kita macam tersalah send, kita pun boleh tarik balik. Delete page. Boleh delete page. Kita pilih class note. Next. Okey, kita nak delete balik page tu daripada folder pelajar. One page will be permanently deleted. Delete. Yes. Okey. Jadi apa yang tadi Ustaz tanya tu, yang pasal nak pakai konten yang sama untuk setiap semester tu, saya pun masih baru nak cuba buat. Nanti insyaAllah kalau saya dah dapat jawapan, saya akan bagi tahulah yang tu, idea tu. Idea tu memang saya dah plan. Sebab tu saya dah buat yang ni. Mana dah? Saya ada buat satu yang ni. Di mana saya dah create satu OneNote. Yang ni OneNote di OneNote itself, bukan OneNote dalam Teams. Yang ni OneNote yang saya masukkan buku, yang ni buku Hibla, yang ni Aslam Kasim Ali, yang ni past year exam paper, yang ni buku saya ni ada 17 chapter. So saya dah letak kat sini ikut chapter, yang mana yang tadi saya kata kita akan try buat untuk next kita punya siri lah. Ini yang Dr. Su kata macam e-book tu tadi tu. Maksudnya kita ikutkan satu buku tu ikut by chapter, topik ke apa semua tu nah. Ya. Okey. Kalau e-book tu bukan kita punya, tak apa ke? Tak apa. Yang ni tujuan belajar kan? Okay. Yang ni memang, yang ni dah memang legal. Macam saya punya ni kan, memang everywhere boleh dapat. Dan macam yang ni memang textbook lah, textbook yang dimasukkan dalam silibus. Kalau macam flip tu, yang dia orang buat flip book tu, boleh juga tak buat? Flip book kita tak ada dalam ni. So far memang pakai OneNote ni lah. Maksudnya kalau macam tadi e-book kan doktor kata kan. Okay. Kalau dia dalam bentuk yang flip tu, boleh juga tak nanti pecah-pecah macam ni?
Yang tu dalam bentuk macam mana saya tak perasan. Kalau tak apa, nanti doktor tunjuk dulu, nanti kami kalau ada masalah tu nanti saya tanya. So far macam ni je lah apa yang saya Okey. buat. Macam cikgu-cikgu kan semua buku teks kan ada e-book, Betul. ada e-book kan. Jadi itu yang saya kata cikgu-cikgu memang dia dah lagi banyak utilize OneNote ni untuk dia punya PDPR. Bagus. Jadi macam kita dekat IPT ni, kita selalu tak pakai textbook total macam cikgu sekolah. Cikgu sekolah ni dia tak buat PowerPoint macam kita buat. Sebab kita prefer textbook yang sampai dekat 1000 pages. Jadi kita akan pilih certain content saja yang kita deliver. That's why kita memang sediakan PowerPoint. Yang ni macam kita add textbook ni, macam yang ni macam additional je lah untuk kita punya reference sendiri. Kita tak bagi pun pada pelajar. Kan? Macam selalunya yang kita bagi pada pelajar ni adalah PowerPoint kita tu. Jarang kita bagi buku. Macam yang ni saya baru buat je ni. Saya baru je add. Supaya maknanya kita kena letak dekat content library lah ni. Ya, kalau kita nak masukkan dalam team, ini adalah content library. Okey. Okey. So, dah pukul 10, ada ke soalan? Soalan banyak tapi dia akan muncul dari masa ke semasa, Doktor. Ya, betul. Betul. Dr. Kharani, Ustaz Sukari ada soalan tak? Ustaz Basil? Rasa nak cuba, rasa nak mula buat untuk mungkin SEM depan kan. Betul. Okey, kami akan cuba mulalah sikit-sikit. Tu cadangnya maksudnya kita boleh mana kelas SEM ni kita cuba pindahkan benda-benda tu ke dalam team dulu kan. Maksudnya kita ada kelas baru Ustaz bulan 9 ni, buat yang bulan 9. Yang ni kita selesaikan. Tapi kelas baru pun kita tak ni lagi kan. Maksudnya ada setengah yang tak tahu lagi. Tahu dah kan? Dah boleh plan. Tapi boleh plan dah lah. Boleh plan dah topik-topik yang folder-folder tu. Boleh ingat tak ada apa dah buat masa ni. Terima kasih Dr. Su. Banyak-banyak. Sama-sama. Okey, Ustaz Basil, Dr. Kharani, Ustaz Sukari, ada soalan sila. Tak ada apa dah. Terima kasih banyak Dr. Su. Sama-sama. Tak ada apa. Terima kasih banyak. Okey, baik. Cucuk pula. Pergi cucuk. Oh, dos kedua. Bunyi demam je tu. Dr. Sukari bunyi demam ke tu? Okey, kalau tak ada apa, kita berhenti tekan ini dulu. Jadi saya ingin menekankan setinggi-tinggi jutaan terima kasih kepada Dr. Su atas kesudian beliau untuk bagi bengkel kepada kita sepanjang 3 sesi slot, 3 jam lah kan. Jadi harapnya ini bukanlah terakhir Dr. Su, mungkin ada sambungan dan harapnya ada sambungan lah. Maksudnya kalau boleh maksudnya dari pihak saya okey sebab nak curi 1 jam tu okey je insya-Allah. Alhamdulillah. Okey. Jadi kami akan bincang balik tengok macam mana. Maksudnya kalau memang sebenarnya banyak lagi benda yang tak explore tu. Contoh macam kena sambung Ustaz, kena sambung. Kena sambung kan. Ilmu belajar tak habis nanti. Ya, betul. Kan, jadi kita akan buat sambungan insya-Allah. Tambah yang macam video rakaman tu kita nampak munculkan kita semasa kita bentang PowerPoint macam kita buat dalam OBS tu kan. Yang tu ada kemudahan feature yang boleh kita ni kan. Boleh kita gunakan dalam team tu. So daripada rakaman ni nak jadikan YouTube tu kan. Nak belajar juga tu. Betul. Jadi kemudahan-mudahan tu insya-Allah kita cuba akan explore selepas ni. Jadi saya pun ambil kesempatan juga mengucapkan terima kasih kepada semua rakan-rakan yang hadir. Alhamdulillah semua istiqamah. Berkomitmen semua insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan nanti kita akan maklumkan. Jadi dalam WhatsApp group tu kita pun maksud kekal macam itulah, kita tak jangan left lagi dan kita tak delete lagi lah nah. Jadi kita minta nanti insya-Allah kita akan cuba ni. Kita buat perbincangan nanti sekiranya ada masa perlu kita ambil macam ni juga, maknanya sejam dan sebagainya. Jadi tak ambil masa banyak dan kita boleh inilah maksudnya mungkin ada rakan-rakan yang dia explore ada benda yang nak tahu dan sebagainya, jadi kita mungkin bergerak dari situ. Boleh sana? Baik. Boleh, jadi
Itu saja, wallahu taala alam. Terima kasih banyak-banyak semua. Terima kasih Dr. Su. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih doktor. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak doktor.